Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli sultan kami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau dia terhadap pada hal syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sahabat-sahabat Umifo. Semoga selamat beristirahat semua, semoga sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah petang ni bersambung lagi cerita Ubaidah penakluk Parsi, bab yang ke-7. Bab ke-7 ini adalah pemulawan kepada Islam. Pemulawan kepada Islam. Orang Quraisy mencapai kata sepakat bagi memulaukan Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf kerana melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama pemulawan itu, mereka tidak boleh berjual beli dan tidak boleh menikahkan anak-anak mereka. Malah dilarang bertegur sapa apabila bertemu. Keadaan ini amat menyakitkan kerana mereka kekurangan makanan hingga ada yang terpaksa memamah daun-daun kayu bagi mengalas perut. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Apabila tiba bulan haram yang mereka anggap bulan suci, di mana pada bulan itulah mereka tidak boleh berperang, pemulawan itu dilonggarkan sedikit. Pada masa itu orang Arab di luar datang ke Mekah bagi menziarah sanak saudara mereka. Buat sementara waktu segala pemusuhan dihentikan, tiada pembunuhan, tiada balas dendam. Pada bulan itu Nabi Muhammad keluar berdakwah. Nabi Muhammad keluar berdakwah. Elok kita berhati-hati kerana saya bimbang keselamatan Rasulullah, kata Ali bin Abi Talib. Bukankah bulan ini bulan suci? Pada bulan inilah kita mengambil kesempatan untuk membantu Rasulullah keluar berdakwah. Mereka tidak akan mengapa-ngapakan kita kerana ini bulan suci, kata Abu Bakar pula. Kita baca hari ini kisah pemulawan kepada penduduk Islam, kepada orang Islam di kota Mekah ni, di mana orang-orang Quraisy kata sepakat memulaukan Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf kerana dan selama pemulawan ni mereka tak boleh berjual beli, tak boleh menikahkan anak-anak mereka, malah dilarang tegur sapa dan untuk apatah lagi untuk bertemu, kan kisah. Jadi cuma mereka ada waktu yang boleh keluar ialah waktu bulan Muharram. Waktu ni memang mereka dah kata sepakat memang tak boleh, waktu ni yang diharamkan berperang, dilarang perbalahan semua. Jadi elok kita berhati-hati kerana saya bimbang dengan keselamatan Rasulullah, kata Ali bin Abi Talib. Bukankah bulan ini bulan suci? Pada bulan inilah kita mengambil kesempatan untuk membantu Rasulullah keluar berdakwah. Mereka tidak akan mengapa-apakan kita kerana bulan suci, kata Abu Bakar pula. Benar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Soal keselamatan Rasulullah, jangan khawatir. Saya akan mengawasi setiap masa, kata Ubaidah Al-Jarrah yang menyokong Nabi Muhammad keluar berdakwah. Akhirnya semua sahabat bersetuju melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menemui kabilah yang datang ke kota Mekah lalu memperkenalkan ajaran Islam. Mereka juga menceritakan pemulauan yang dilakukan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf. Semua penderitaan yang dialami itu mendapat simpati daripada saudara mereka. Ramai yang menghulurkan bantuan secara sembunyi-sembunyi kerana tidak mahu diketahui oleh orang Quraisy. Situasi itu menambah lagi keyakinan mereka untuk terus berdakwah. Cabaran dan halangan dilakukan oleh pihak Quraisy sedikit pun tidak menggoyahkan keimanan mereka. Berbekalkan sifat kesabaran, ketabahan, Nabi Muhammad dan para pengikutnya mampu menghadapi kesukaran itu. Selamat petang Raudatul Muhibbin.
Abu Ubaidah Al-Jarrah juga tidak terlepas daripada dugaan. Beliau terpaksa menghadapi dugaan yang getir selepas menjadi Muslim. Lebih menyayat hati apabila ahli keluarganya sendiri menentang, malah sanggup terlibat dalam kelompok yang mahu membunuh Rasulullah SAW. Tiada tanda-tanda yang salah seorang daripada ahli keluarganya akan mendapat hidayah. Mereka tetap berpegang teguh kepada agama yang diwarisi oleh daripada nenek moyang mereka. Puas mereka berdakwah kepada ahli keluarga Abu Ubaidah Al-Jarrah, tapi hanya cacian dan maki hamun saja diterima. Abu Ubaidah Al-Jarrah sudah dibuang oleh sanak saudaranya. Namun begitu, beliau sedar ujian yang diterimanya tidak sehebat Rasulullah SAW. Nabi Muhammad menerima tentangan dari pelbagai lapisan masyarakat, malah nyawanya menjadi buruan dan musuh-musuh Allah. Pada suatu malam, Abu Ubaidah dan Abu Bakar sedang duduk sambil mengawal keadaan sekeliling. Cahaya bulan menerangi malam itu. Sesekali kedengaran batuk memecah hening suasana malam. Udara dingin membuatkan mereka kesejukan. Hanya unggun api dapat memanaskan tubuh mereka. Tiba-tiba Ubaidah terlihat satu bayang-bayang manusia melintasi depan mereka. Abu Ubaidah Al-Jarrah bingkas bangun, lalu menghunuskan pedangnya. "Siapa itu? Cepat kenalkan diri," jerit Ubaidah Al-Jarrah sambil bersedia menghadapi segala kemungkinan. Tetapi pertanyaan itu tidak sahut. Tiba-tiba muncul seekor unta membawa muatan di belakangnya, tetapi tuannya tidak kelihatan. "Siapa pula yang menghantar muatan ini kepada kita?" tanya Abu Bakar sambil membelik barang-barang diletakkan di atas bonggol unta itu. "Entahlah, masih ada insan yang bersimpati dengan nasib kita, lalu diberinya kita makanan ini," jawab Abu Ubaidah Al-Jarrah. "Tapi mengapalah mereka lakukan secara begini? Adakah Rasulullah mahu menerima barang-barang ini kerana tidak tahu siapa pemiliknya?" Abu Bakar masih merasa ragu-ragu. "Kita bawa saja unta ini kepada Rasulullah. Biar dia putuskan sama ada mahu menerima ataupun menolak pemberian ini," usul Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Bakar setuju, lalu unta itu pun dibawalah kepada Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Umi Akashah. Sedap namanya. Namun Muhammad bersetuju menerima pemberian itu. Walaupun tidak pasti daripada siapa, maka barang-barang di belakang unta itu diturunkan. Jelas terpancar kegembiraan pada wajah mereka. Namun Ubaidah dan Abu Bakar masih mikir, siapa yang berbudi kepada mereka? Hisham ibnu Ar merasa gembira melihat pemberiannya diterima oleh Nabi SAW. Dia adalah orang daripada orang Quraisy yang bersimpati kepada kaum muslimin. Timbul rasa kesal dan simpati melihat Nabi Muhammad para sahabatnya diinaya begitu. Sejurus kemudian dia pergi menemui Zuhair bin Abi Umayyah. Ketika itu Zuhair bin Abi Umayyah sedang bersukaria. "Zuhair," kata Hisham, "kamu enak saja menikmati makanan, pakaian dan perempuan-perempuan, sedangkan keluarga ibu kamu tidak dapat berhubungan dengan orang luar. Mereka tidak dapat makanan, berada dalam kesusahan," kata Hisham, lalu mencadangkan supaya membatalkan sekatan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf. "Saya setuju, tapi kita perlu mendapat sokongan daripada orang lain," kata Zuhair. "Mari kita pujuk Mut'im bin Adi, Abu Al-Bakhtari bin Hisham dan Zamla bin Al-Aswad. Sekiranya mereka bersetuju, kedudukan kita menjadi kuat," kata Hisham. Akhirnya mereka pun berlima sepakatlah membatalkan sekatan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi Zuhair ni berseru kepada orang ramai yang berada di Masjidil Haram. Waalaikumsalam Azman. Wahai semua penduduk Mekah, kamu semua senang-senang saja menikmati makanan pakaian. Sedangkan Bani Hashim binasa. Mereka tidak dapat mengadakan hubungan dengan dunia luar dan juga kekurangan makanan. Demi Tuhan, saya tidak mahu duduk sebelum sekatan yang kejam ini dibatalkan. Mendengar ucapan itu, Abu Jahal berteriak, "Tidak, saya tidak setuju. Sekatan itu perlu diteruskan sehingga Muhammad diserahkan kepada kita."
Sudah 3 tahun sekatan ini berjalan. Tetapi apa yang kita nampak? Cuma penderitaan atas kaum keluarga kita daripada Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf. Apakah kita mahu terus memulau mereka sehingga mereka mati kelaparan? Sesungguhnya mereka adalah saudara kita juga, kata Zamla bin Al-Aswad. Apa yang kita lakukan ini adalah satu bentuk kezaliman. Apakah kerana mahu menjaga hati beberapa pimpinan Quraisy, maka kita sanggup membiarkan saudara-saudara kita dalam keadaan kelaparan? Abu Al-Bakhtari pula bersuara. Saya tidak sanggup melihat saudara kita menderita. Jadi saya mahu batalkan sekatan itu, sokong Amr bin Hisham pula. Kemudian mereka berlima menuju ke dinding Kaabah. Mahu manggalkan naskah perjanjian permulauan yang digantung di situ. Tiba-tiba Zuhair kelihatan gembira sambil berteriak, "Demi Tuhan, naskah perjanjian kita tandangan itu sudah reput, dimakan anak-anak. Dengan ini permulauan sudah terbatal." Abu Jahal amat terkejut lalu memeriksanya. Ternyata memang benar naskah perjanjian itu sudah reput dimakan anak-anak. Barulah dia sedar bahawa permuluan itu tidak dapat diteruskan. Sekiranya dia terus menentang, dia pasti menghadapi masalah. Dengan rasa malu, dia segera beredar dari situ. Dengan itu, sekatan yang dikenakan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Manaf pun berakhir. Alhamdulillah. Namun mereka yang menyokong menghapuskan sekatan itu masih kekal dengan agama asal mereka. Nabi Muhammad menasihatkan para sahabatnya supaya bersikap baik kepada mereka bagi menghindarkan timbulnya masalah Zuhair dan kawan-kawan. Datang mereka menemui Nabi Muhammad memohon hubungan baik mereka dipelihara. Dengan rasa senang hati Nabi Muhammad menerima permintaan mereka. "Wahai Muhammad, ada satu lagi permintaan kami," kata Zuhair. Kemudian katanya lagi, Kami sudah berusaha membatalkan sekatan atas kamu. Oleh itu, kamu perlu membalas budi baik kami dengan memberi hormat kepada Tuhan-Tuhan kami. Sembahlah Tuhan-Tuhan kami, walaupun dengan menggunakan jari sahaja, kata Amr bin Hisham pula. Nabi Muhammad SAW tidak bersetuju dengan permintaan itu, lalu membaca ayat Al-Quran bermaksud kamu dengan agama kamu, kami dengan agama kami. Abu Ubaidah laung seorang lelaki. Abu Ubaidah berhenti lalu menoleh ke arah suara itu. Dilihat 3 orang lelaki sedang berlari mendapatkannya. Mereka adalah pengikut Nabi Muhammad yang dikenali. "Mengapa kalian begitu kelihatan cemas?" kata Ubaidah Al-Jarrah. "Kami mahu ke rumah Abu Bakar. Kami mahu tuan turut menemani kami di sana," kata seorang pemuda, wajahnya kelihatan cemas. "Apa yang berlaku?" "Marilah tuan ikut kami dan perjalanan nanti saya akan ceritakan," desak lelaki itu. Tanpa berlengah, mereka pun bersetuju. Mereka menujulah ke rumah Abu Bakar. Ketika itu, Abu Bakar bersiap-siap mahu keluar. Abu Bakar kelihatan kedatangan Ubaidah itu bersama mereka beberapa orang lelaki. "Wahai Abu Bakar, kamu mau ke mana?" tanya Abu Bakar Ubaidah Jarrah. "Bertemu Rasulullah," jawab Abu Bakar. "Mari kita pergi ke Masjidil Haram," ajak Abu Ubaidah. "Ada apa? Mengapa kamu kelihatan cemas?" tanya Abu Bakar hairan. "Abu Jahal menyuruh kami menjemput kamu datang ke Masjidil Haram sekarang juga," jawab salah seorang lelaki itu. "Saya suka mempercayai kerana selama ini dia melarang saya ke sana," kata Abu Bakar. "Nabi Muhammad sedang berucap di khalayak ramai di Masjidil Haram. Marilah kita ke sana dengan segera," kata Ubaidah Al-Jarrah pula. "Saya percaya dengan apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah kerana dia sentiasa bercakap benar. Dia juga mengatakan kepada saya yang dia sering mendapat wahyu dari Tuhan pada waktu malam ataupun siang," kata Abu Bakar. "Lebih baik kita segera ke sana. Saya bimbang Rasulullah SAW diapa-apakan oleh Abu Jahal dan pengikutnya," gesa Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi mereka pun pergilah ke sana Masjidil Haram. Setiba di Masjidil Haram, kelihatan orang ramai pun berkumpul. Abu Ubaidah Al-Jarrah dan Abu Bakar terpaksa mencelah
di tengah orang ramai itu. Mereka terkejut sebaik saja Abu Jahal dan Nabi Muhammad berada di situ. Ali bin Abi Talib berada di samping Rasulullah. Abu Ubaidah dan Abu Bakar segera mendapatkan Rasulullah dan berdiri di sisinya. Pada masa itu Abu Jahal sedang berucap sambil memesanakan Nabi Muhammad dengan mengatakan dia berbohong mengenai Isra' Mi'raj. Sebelum itu Nabi Muhammad menceritakan pertemuannya dengan pemilik alam semesta, iaitu Allah yang Maha Berkuasa. Abu Jahal ketawa terbahak-bahak. Kalian jangan terpedaya dengan pembohongan dia. Cuba bayangkan perjalanan yang diambil oleh kafilah dari Mekah ke Palestin memakan masa sebulan pergi dan sebulan balik. Mustahil Muhammad mengambil masa 1 malam saja untuk pergi dan pulang ke Mekah. Ini semua cerita gila, tempelak Abu Jahal sambil ketawa. Betul kata Abdul Hakam. Mustahil Muhammad dapat pergi balik dari Mekah ke Palestin dalam 1 malam, sampuk seorang lagi dari kumpulan itu. Abu Jahal tersenyum. Orang ramai mula was-was dengan Rasulullah. Nabi Muhammad diam membisu penuh sabar. Masya Allah, subhanallah. Penduduk Mekah tidak dapat memahami kebenaran yang berlaku kerana keimanan mereka masih cetek. Apa yang dikatakan menimbulkan rasa sangsi kepada beberapa pengikut yang sebelum ini mempercayai agama Islam yang dibawa oleh Muhammad. Apakah kamu tahu? Kamu mahu menganut agama yang dibawa oleh pendusta ini? Kata Abu Jahal sambil memperpesendakan Rasulullah SAW. Saya yakin dengan apa yang dikatakan Muhammad, kata Abu Bakar sambil memandang ke arah Abu Jahal. Abu Bakar sudah datang. Mari kita tanyakan kepadanya kebenaran kata-kata Muhammad. Kata Abu Jahal yang tidak pernah jemu-jemu menghasut orang ramai supaya membenci Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Bakar, Muhammad mengatakan malam tadi dia pergi ke Baitul Maqdis. Tetapi pagi ini dia sudah berada di sini semula. Sedangkan perjalanan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis selama sebulan pergi dan sebulan balik. Tetapi Muhammad mengatakan dia dapat pergi dan kembali dalam masa yang semalam saja. Adakah kamu percaya dengan apa yang dikatakan? Tanya Abu Lahab dengan nada mengejek. Itulah keimanan. Demi Allah, saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah kerana dia tidak pernah berdusta. Sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Dia dapat pergi lebih jauh daripada itu. Jawapan Abu Bakar mengecewakan Abu Lahab dan Abu Jahal. Namun mereka berdua tidak putus asa. Mereka kelihatan berbincang bagi mengatasi perkara itu. Kemudian Abu Lahab pun berkata, setahu saya Muhammad tidak pernah ke Baitul Maqdis. Tetapi saya pernah pergi ke sana. Saya yakin ramai di antara kita pernah melihat Baitul Maqdis. Dengan ini saya mahu menguji Muhammad. Sekiranya benarlah malam tadi dia pergi ke sana, tentu masih ingat bentuk Baitul Maqdis. Terletak di kawasan berbukit atau tanah rata. Berapa pintu dan tingkapnya. Maka Rasulullah SAW pun berceritalah mengenai Baitul Maqdis. Biar dapat menjawab dengan tepat berapa jumlah pintu dan tingkapnya. Mereka yang pernah ke sana mengakui dengan kata-kata apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kata Abu Bakar. Orang ramai saling berbisik-bisik sama mereka. Melihat kerana itu, Abu Jahal semakin bertambah gelisah. Sekali lagi, dia cuba mempengaruhi orang ramai supaya menolak cerita Rasulullah. Dia juga menuduh Abu Bakar pengampu Rasulullah. Wahai Abu Jahal, mengapa kamu begitu membenci Muhammad? Sedangkan dia tidak pernah menyakiti kamu. Abu Ubaidah membidas Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal tidak senang dengan kata-kata yang dilemparkan Abu Ubaidah kepadanya. Muhammad itu tukang sihir, jerit Abu Jahal. Sekiranya Muhammad ahli sihir, saya akan menyuruh dia menjadi kamu batu, sanggah Abu Ubaidah ajarah. Sudah jelas pembohongan Muhammad. Mustahil dia dapat pergi ke Baitul Maqdis dalam 1 malam. Sesungguhnya dia penipu, tuduh Abu Jahal sambil menuding jari telunjuk ke arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Orang ramai masih menyokong Abu Jahal. Mereka berteriak sambil memaki hamu Rasulullah. Allahu Akbar. Terdapat juga beberapa pengikut Nabi Muhammad yang masih lemah imannya, berpaling tadah menyokong Abu Jahal. Saya lihat antara kalian terdiri daripada pengikut Nabi Muhammad. Tetapi mengapa tidak percaya kepada Rasulullah? Di mana keimanan kamu? Hanya mendengar kata-kata dusta Abu Jahal sememangnya menentang Rasulullah. Kalian dengan mudah mempercayainya, marah Abu Bakar. Namun kata-kata itu tidak dihiraukan. Mereka jadi murtad dan menolak peristiwa Isra' Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak dapat menerima kata-kata Muhammad kerana tidak menjangkau oleh akal fikiran mereka. Walaupun puas Abu Bakar dan Abu Ubaidah memujuk, namun usaha-usaha itu sia-sia. Abu Jahal tersenyum puas. Akhirnya dia berjaya mempengaruhi sebilangan besar pengikut Nabi Muhammad. Mereka yang baru mahu memeluk Islam turut membatalkan niatnya. Allahu Rabbi. Namun Rasulullah tidak berasa sedih dan kecewa kerana sudah menjangkakan. Hanya mereka yang kuat iman saja yang akan menerimanya. Bersabarlah wahai Rasulullah. Ini semua ujian Allah kepada Tuhan. Kami akan berdiri teguh di samping Tuhan bagi menegakkan syiar Islam. Sekalipun nyawa kami menjadi pertaruhan, kata Abu Bakar memberi sokongan kepada Nabi Muhammad, diikuti Abu Ubaidah dan yang lain. Dengan kepercayaan Abu Bakar itu, Nabi Muhammad memberi gelaran As-Siddiq kepada sahabatnya yang paling setia, jujur dan sentiasa mempercayainya tanpa ragu-ragu. Kemudian mereka meminta Rasulullah menceritakan perjalanan Isra' Mi'raj yang dialami. Rasulullah menceritakan setiap pengalamannya. Pertemuan yang tidak diduga ialah pertemuan dengan Allah. Pada masa itulah Allah memerintahkan umatnya bersemayang. Pada mulanya 50 waktu sehari semalam. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon dikurangkan bilangannya sehinggalah menjadi 5 kali sehari. Itulah cerita. Di mana cerita dari tadi adalah kisah pemulauan yang dialami oleh kaum di mana kaum Quraisy telah memulaukan Bani Hashim dan Bani Manaf. Masa itu orang Islam memang tak ada selesa, kadang-kadang tak ada makanan, sampai makan daun-daun kayu pun makan. Hari ni kalau kita makan selesa, tengok perjuangan Islam, kalau tak tanpa pengorbanan mereka, mana mungkin kita menerima nikmat Islam hari ni. Syukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Selalulah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalulah kita berdoa dan memohon berdoa kepada mereka, sahabat-sahabat, sahabat-sahabat Rasulullah dan keluarga, ahli keluarga yang berkorban demi untuk Allah, demi untuk agama Islam. Jadi alhamdulillah dengan pengorbanan mereka tu tidak sia-sia hingga Islam sampai ke seluruh dunia. Jadi kita rasa pengorbanan ini memang sangat perik lah. Tapi sehinggalah dalam ini juga menyebut tentang peristiwa Isra' Mi'raj, di mana Nabi telah membagi tahu, terpaksa kan dakwah. Kalau kita ni, mampukah kita dalam orang tengah musuh-musuh kita, lepas tu kita pula nak keluar pergi menceritakan. Iman kita tak sampai macam tu. Betapa cekalnya iman Nabi Muhammad. Begitu juga dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Abu Jarrah, Sayyidina Ali. Mereka sama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana cerita Isra' Mi'raj ini adalah cerita tentang peristiwa yang orang kata tentang menguji tentang keimanan. Jadi iman Sayyidina Abu Bakar paling hebat. Dia sentiasa mengiyakan apa yang dikatakan oleh, membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi menggelarkan dia As-Siddiq. Jadi dalam cerita ni, kita tengok bagaimana sahabat-sahabat begitu setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan peristiwa Isra' Mi'raj ni, ramai juga yang murtad, ramai juga yang
yang keluar daripada Islam, yang baru dah bila mereka dah kata dah ucap syahadah, mengaku menerima Islam, tiba-tiba bila digoyahkan dengan peristiwa ini, mereka rasa goyah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga mereka keluar daripada Islam. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan Allah tetapkan hati kita dengan Islam, matikan kita dalam Islam. So tetapkan hati yang sentiasa berbolak-balik ni. Mudah-mudahan Allah beri tunjuk kita ke arah maksudnya berada dalam kebenaran agama Islam. Insya-Allah, mudah-mudahan. Itu sejarah ni memang rasa sedih. Tapi Nabi kuat. Dia tak ambil itu sebagai orang tak percaya dia tak ambil itu sebagai satu sedih untuk rasa lemah. Malah dia semakin kuat untuk memperjuangkan Islam. Betul kuatlah. Mudah-mudahan kita ambil ini sebagai iktibar untuk sama-sama kita beramal, kukuhkan keimanan, tanamkan akidah dalam diri kita, keluarga kita. Mudah-mudahan kita terus berada dalam agama Islam walau apa sekalipun. Mudah-mudahan Allah sentiasa tunjuk kita di jalan kebenaran, insya-Allah. Sekian dari Mufo. Mudah-mudahan esok kita sambung lagi kisah Abu Ubaidah Penaluk Palestin dengan seruan sejarah. Best kan baca sejarah, baru kita nampak pengorbanan. Kita tahu tentang kisah pengorbanan Nabi dan para sahabat dahulu. Betapa susahnya mereka untuk mempertahankan Islam. Susahnya mereka untuk memulakan dakwah ni, usaha dakwah ni sangat sukar. Tapi kita hari ni dengan hujung-hujung jari juga kita boleh berdakwah. Alhamdulillah, ini rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita umat Islam. Jadi hari ni jangan rasa malu, rasa malas untuk sampaikan yang baik-baik. Jangan lupa tekan butang share untuk sama-sama, mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan ni juga adalah satu dakwah di mana kita nak semua anak-anak generasi yang akan datang tahu sejarah, cerdik sejarah, tahu tentang kesusahan orang-orang dulu, tahu tentang pengorbanan orang-orang dulu, baru mereka ada rasa kesedaran, barulah bangkit rasa perjuangan, insya-Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan insya-Allah. Kita sekian dari Mufo. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salah dan silap dari Mufo sendiri dan yang baik-baik semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih Azman. Dah habis kerja ke? Insya-Allah. Terima kasih sama-sama. Azwi, Zalina, Umi Akasha, sedap nama. Misali. Okey. Insya-Allah. Hakimi, Ila Kamila, Nomadia, Bazi Aziz. Okey, jumpa lagi insya-Allah Okey.